Sebab tu sebab masjid ni jurang ataupun ruang untuk orang datangkan pahala. Kalau kita just minta semata-mata sponsor totally dapat, okey, totally clear. Tapi sayanglah, orang lain nak juga masa portion kat situ kan. Buatlah macam mana kaedah-kaedah terbaik pun. Yang penting apabila tempat tu ada, kita macam hari ni pasaran bursa Malaysia gitulah. Dia ada portion berapa untuk peniaga, pemilik, owner, berapa untuk orang yang nak masuk. Macam tu juga kita menyelaras dan mentadbir ni macam tu juga. Mesti ada platform kita beri pada orang beramal. Jadi asas itu juga tak salah bagi mereka-mereka yang nak menjalankan atau mendirikan, melaksanakan aktiviti-aktiviti dakwah, pendidikan sebagainya untuk buka ruang untuk orang bersedekah. Namun itu bukan semata-mata matlamat utama, sehingga kalau tak ada benda tu tak boleh survival. Kena fikir juga masa hadapan. Jadi hari ni macam-macam lah. Alhamdulillah dah ada kesedaran tinggi sebenarnya bagi peringkat-peringkat ini, khususnya para pendakwah. Kita tak macam dulu zaman Abu Hanifah, zaman Abdullah ibnu Mubarak, zaman Abbasiyah, zaman mereka-mereka terdahulu. Mereka ni memang ditugaskan dalam masyarakat sebagai pendakwah ni. Dia tak kerja. Ada salah seorang ulama di zaman Abu Hanifah, kita pun tak terbuat zaman sekarang kalau kaedah macam tu. Kerja dia ngajar je. Kerja dia ngajar je. Sehingga kalau dia pergi keluar buat kerja, orang akan angkat dia masuk rumah balik. Kemudian duduk masjid, buka kitab, sampailah orang lain. Lepas tu dia akan hantar anak dia, generasi dia mengaji. Cukup bulan, dapur penuh. Macam kita hari ni lah. Cukup bulan, dalam akaun ada duit. Siapa bagi? Ada orang khidmat untuk dia. Ada satu zaman, zaman di sisi Abu Hanifah dulu, tok-tok guru dulu memang antara yang diberi khidmatan. Dan hari ni terus dibuatkan. Kalau kita tengok di pondok-pondok, masih mereka beramal. Tok-tok guru ni disuruh mengajar saja, tapi ada je rezeki orang bagi di kalangan anak-anak murid. Saya ingat guru saya di Pasir Tumbuh tu kan, Ustaz Haji Sufian tu. Sementara dia ngajar tu, dia kata rumah anak ni ingat ada orang infak tanah, ada orang sedekah wakaf tanah ni suruh buat pondok, dia kata. Tapi rumah anak pun nak roboh lah, dia kata. Nak buat juga lah rumah. Dia cakap macam tu. Esok tu mula dah penuh lah dia punya sumbangan. Sebulan dah boleh buat lah. Tambah lah. Sebut sikit je, orang faham sendiri. Dia tak minta. Dia je sebut orang bagi, tapi tak tahu macam mana tanah nak boleh jadi rumah. Mestilah kena ada batu, mestilah kena ada simen. Elok dia cakap begitu, elok je ramai orang bagi. Kesungguhan sebahagian kita ni besar. Ramai yang ada kesungguhan nak memberi, tetapi jangan meminta-minta, khusus bagi orang yang nak meminta itulah. Khususnya bagi orang yang mendakwah, orang pendakwah hari ini, kena ambil sikap-sikap para rasul ini, khususnya Nabi SAW. Kena ada akhlak terpuji. Jangan ambil kesempatan. Hari ini juga kita kena sebut juga dalam kerangka yang negatif side ni, sebab betul benda tu terdedah kan. Orang mesti dapatkan sebagai sumber perolehan mereka daripada pendapatan. Kita pun sebut hari ni dengan scammer dan sebagainya kan. Bahkan bukan scammer, memang duit dia dapat untuk itu ya. Boleh ceramah sikit ke apa sebagainya, tujuan kumpul-kumpul, ingatkan nak alihkan pada sekian-sekian, rupanya untuk dia sendiri. Wala'iyahzubillah. Ini cabaran untuk orang yang nak nyebar agama lah. Baik bekerja, baik bekerja lagi baik, ataupun berusaha untuk kita tambahkan. Yang keenam, sesungguhnya seorang pendakwah lurus tingkah lakunya serta berakhlak mulia pada masa mudanya adalah merupakan faktor pendorong yang amat besar bagi kejayaan dalam dunia dakwah. Begitu juga dalam usahanya memperbaiki akhlak, memerangi kemungkaran. Itu dia. Jadi seorang pendakwah ni mesti lurus tingkah lakunya, berakhlak mulia pada masa mudanya adalah merupakan faktor pendorong yang amat besar. Bagaimana Nabi SAW yang menzahirkan akhlaknya sejak muda. Nabi ni dapat gelaran Al-Amin, siapa bagi agak? Bukan di kalangan sahabat. Masa tu Nabi tak dapat lagi sebagai taraf seorang Rasul yang mana Allah turunkan wahyu pertama, tidak. Tapi akhlak Nabi SAW yang diberikan pangkat Al-Amin itu oleh penduduk-penduduk Mekah saat usianya awal 20-an, bahkan belasan tahun. Sebab apa? Menzahirkan tentang Nabi ni memang baik. Sebab itu antara amanahnya Nabi SAW ni, kepercayaan yang orang beri padanya,
Maka orang beri untuk Nabi ni menyimpan harta-harta pemilikan orang Mekah yang ada reta dari sudut emasnya, kepulauan-kepulauan yang bernilai ni, suruh Nabi bela, Nabi jaga. Wadi'ah. Nabi sebagai tempat simpanan, tempat penyimpan benda-benda ni, kerana Nabi ni terpercaya, orang terpercaya. Jadi itu antara bagaimana nak mendatangkan sifat itu. Hari ini usulnya generasi muda kena menunjukkan kebolehpercayaan orang kepada dia. Hari ini dalam kerangka sekarang mungkin menerima amanah dari sudut tanggungjawab tertentu. Bila orang bagi dia boleh buat macam tu, maka orang datangkan kepercayaan. Sebab tu amanah ini dia berdiri atas kata dasar yang sama dengan iman. Alif mim nun. Alif mim nun juga amin. Amin. Begitu juga iman. Alif mim nun juga kata dasarnya amanah. Jadi orang bila ada kejujuran, orang akan datang kepercayaan. Di sebalik kejujuran ada kepercayaan. Cukup cantik dia punya terma penggunaan lafaz kata dasarnya. Bila orang itu ada jujur, amanah dalam ruang lingkup kehidupan, orang akan percaya. Kalau tak, orang akan nampak pengkhianatan berlaku kat situ. Itu sebaliknya. Begitu juga dalam usaha memperbaiki akhlak dalam memerangi kemungkaran. Yang demikian adalah kerana tidak ada orang yang mencela dan mengkritik kelakuannya secara pribadi dalam pendakwah. Sedangkan berapa banyak kita lihat mereka yang bangun melaksanakan tugas ini, terutama dari segi pemulihan akhlak, di mana mereka menghadapi halangan dan tentangan. Orang ramai adalah sebahagian besarnya berpunca bertingkah laku mereka yang buruk, dan budi pekerti yang tidak lurus itu disebut kembali. Malah segala keburukan masa lalunya itu menimbulkan kecurigaan orang ramai tentang kebenaran apa yang dibawa oleh pendakwah seperti ini. Jadi gitu juga dalam usaha untuk orang bangkit, bangun daripada sebab tu kita hari ni kena luruskan keadaan, kena beri kepercayaan khusus kepada orang yang kita nak bina. Hari ni disebut dengan terma hijrah, kan? Maka mestinya orang tu dia lalu fasa-fasa kelam dia, fasa-fasa buruk dia. Orang pun akan curiga tentang apa hakikat yang dia pernah buat sebelum ini. Maka kita pendakwah kena mencorakkan keadaan. Orang keluar daripada sekolah negeri ke pemulihan, ke penjara, ke mesti ada ruang kita beri kepada mereka ini untuk tujuan islah, pembaikan. Curiga tu pastinya ada dalam diri, cuma tak boleh nak zohir. Bagi platform untuk dibuat seumpama itu. Apabila kita berada dalam circle situasi itu, maka orang itu akan dapat satu charge positif. Tapi kalau orang keliling terus bercakap tentang buruk dia, maka dia akan dapat balik impak negatifnya, dan siapa lagi yang dia akan bergantung melainkan kepada tempat-tempat lama dia. Maka gitulah sebenarnya sikap akhlak ni, sikap orang yang melaksanakan kerja-kerja dakwah ni, dia kena fikir macam mana nak masuk, macam mana nak konsisten dalam memberikan dakwah. Mereka mungkin akan dituduh bahawa di sebalik dakwah ni tersembunyi tujuan tertentu. Bab kata pepatah, ada udang di sebalik batu. Ini penterjemah yang sebut. Atau mereka akan dituduh bahawa tugas dakwah ini baru mereka mulai setelah puas hidup dalam serba kemewahan dan segala kelezatan hidup dunia. Akhirnya apabila sudah tua bangka, umur sudah lanjut, badan menjadi lemah, tidak ada harapan lagi untuk terus nikmati nikmat, sama dari segi harta, kekayaan, wang ringgit, kemasyhuran maupun pangkat kebesaran, barulah berpaling dan mengerjakan tugas dakwah. Ini begitu juga. Seolah-olah hari ini kita nak letak dakwah ini bagi mereka yang sudah habis nak menggunakan sisa-sisa hidup, baru buat kerja dakwah. Jadi sebab itu kerangka dakwah ini bukan tugas pendakwah semata-mata. Semua hari ini kita bergelar sebagai pendakwah yang bergerak dalam posisi masing-masing. Ada posisi yang tengok pada komuniti, ada posisi dalam bentuk masjid, ada posisi keluarga. Jadi petugas menyebarkan kebenaran ini dalam kerangka yang berbeza-beza, tetapi bukan terhad selepas mana kita dah tempuh dulu hitam, tempuh dulu kezaliman yang kita buat, tempuh dulu batil yang kita buat. Maka yang itu wal-a'yazubillah. Sebab itu daripada awal lagi kita kena zahirkan kebenaran ni, bukan nak pergi cerita dah penat je buat salah, dah penat buat jahat baru nak cari kebaikan. So sampai hari ni orang dah jadi faham, biarlah teruk dia nanti dia doa dia berhijrah lah kan. Doa dia berhijrah dan sebagainya.
Maka dalam kerangka itu, hari ini untuk mengikut jejak langkah Nabi SAW, kita nak lahirkan generasi lebih awal lagi yang ada kesedaran untuk membentuk tingkah laku. Biar dari awalnya muda, kerana kehebatan kesultanan, tentera, panglima, pemimpin Islam ini bangkitnya dengan keizahan dan pentadbirannya dalam melaksanakan tugas-tugas dan syariat ini. Mereka ni sejarahnya daripada muda lagi, dan kategori keluarga mereka adalah keluarga yang memangkin akhlak yang baik, bukannya dah buruk dulu sebagainya. Ya, ada sebahagian sahabat, sebab tu generasi sahabat dia ada macam-macam. Contoh Sayyidina Umar, dia lahir daripada jahiliah dulu. Begitu juga tak seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, lahir daripada generasi-generasi yang daripada kecil lagi dah hebat. Jadi ada juga yang bukan kategori yang jahiliah, bukan kategori daripada kecil hebat, tapi dalam usia yang meningkat, tetapi orangnya, gaya hidupnya baik, sederhana, seperti Abu Hurairah. Dan ini kepelbagaian variasi sahabat nak menunjukkan bila berimpun di bawah satu naungan. Maka tengok pula contoh Nabi dan tauladan Nabi SAW daripada kecil lagi, dia pelihara bentuk akhlaknya dan sebagainya. Macam kita sebut kepada bagaimana ibu susuan Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah, punya nak jaga environment Nabi SAW ni, duduknya, menyusunya usia 3-4 tahun tu duduk dalam perkampungan. Sebab apa? Tak nak rasa hiruk pikuk di pekan tu nanti akan bawa kepada hal tujuan tak sihat. Walaupun background Nabi disusun seumpama macam tu, hari ni pun kita sesuaikanlah dengan apa yang ada. Tak perlu kita lari bawa masuk budak bagaimana, tak perlu sekolah lah, sekolah campur, tapi sesuaikan dalam kerangka macam mana. Gitu. Adapun seorang pendakwah yang baik budi pekerti pada masa mudanya, maka sudah tentu dia akan selalu terhormat dan dihormati, tidak terdedah kepada celaan dan kritikan musuh tentang masa silapnya. Sama ada dalam tempoh masa yang dekat walaupun jauh, musuh tidak dapat menggunakan sejarah masa lalunya untuk menyekat kemasyhurannya, mempengaruhi orang ramai supaya memperkecilkan dakwahnya. Ya, sesungguhnya Allah SWT sentiasa menerima ketaubat orang-orang yang benar dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, serta bersedia menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan sekarang. Akan tetapi, orang seperti ini tidak sama kejayaannya dalam berdakwah berbanding dengan orang-orang sejarah hidupnya baik dan lurus serta namanya harum sejak mula lagi dalam masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama silam yang terdahulu, tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh zikir, mereka ni bukan terus lahir-lahir terus pegang tasbih. Ada salah seorang tokoh sahabat kepada Abdullah bin Mubarak, saya tak ingat namanya, Allahumma salli ala Muhammad, bukan Uwais. So beliau ni adalah seorang pencuri dulu, perampok. Seorang perampok, tapi sebab kisah masyhur, kisah rompakan dia tu dibantu oleh tuan rumah sendiri. Tuan rumah tolong bagi nak ambil barang. Dia tanya, kamu perampok sekali dengan aku? Ijak tuan rumah. Insaf kawan tu sampai jadi ulama besar. Sampai jadi ahli sufi dan ahli zikir dalam masjid. Sampai tahap tu. Okey. Maka ada sebahagian mereka-mereka yang daripada muda lagi sudah lurus akhlaknya, lagi senang, smooth dalam tindakan. Namun ada juga yang mereka melalui zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah. Maka itu juga kena konsisten dan istiqamah dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Dan sesuaikan dalam kerangka. Jadi terakhir kita baca yang ketujuh. Sesungguhnya pengalaman seorang pendakwah yang pernah mengembara, suka bergaul dan orang ramai selalu ambil tahu tentang keperluan, keadaan dan masalah-masalah hidup dihadapi oleh mereka, semua ini adalah sebesar-besar faktor bagi kejayaan dakwah. Kita tengok pula. Ini contoh bagaimana tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa explore, masuk dalam masyarakat. Masa ada je konflik apa-apa, ambil tahu, bukan menyebut tapi ambil tahu je. Ikut apa sumbangan kita nak bagi, mengikut apa kita punya keupayaan kita, apa yang ada. Kalau tak mampu jangan involve, jangan masuk. Tapi kena tahu apa yang ada berlaku hiruk pikuk kat luar tu. Sebab itu Nabi SAW sebut apa?
Man la yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak ambil campur orang Islam yang lain ni, maka dia bukan di kalangan. Artinya kena ambil berat hai yang ada di luar, khususnya orang-orang yang hari ini nak memberikan kesan kesedaran dakwah kebenaran, tapi dia pun tak tahu, tak campur orang, maka tak boleh. Kena ambil tahu juga apa yang berlaku yang pikuk di luar tu. Okey, ada pun orang yang suka bergaul dengan orang ramai melalui buku-buku karangan, menerusi tulisan-tulisan rencananya sahaja tanpa ikut bergaul secara langsung di tengah-tengah masyarakat masing-masing anggotanya. Di tengah-tengah masyarakat yang masing-masing anggotanya mempunyai matlamat dan tujuan hidup yang berbeza-beza. Tapi ada juga sebahagian kita hari ni yang tulis melalui rencana dan sebagainya. Mungkin tak realiti pula, tak realistik. Maka kena turun medan dulu, tengok. Okey. Golongan pendakwah seperti ini sebenarnya akan ragu-ragu terombang-ambing dalam dunia dakwahnya. Ni penulis ni adalah Mustafa Sibai, seorang tokoh gerakan yang mana masyarakat dakwah dia adalah dakwah lapangan. Sebab tu dia ada sedikit memberikan kritikan kepada pendakwah dalam bentuk tulisan dan juga orang yang bersyarah ni. Biasa itu antara orang kata apa? Variasi kaedah pendakwah. So bagi dia lapangan ini lebih baik berbanding orang yang menulis panjang lebar ni tak involve langsung, tak ikut apa perkembangan, tiba-tiba buat satu asas, buat satu dasar, teguran, maka apa kesan? Ini beza. Ini beza. Sebab tu hari ni dakwah bila sampai ke kita, ke pelbagaian variasi dakwah certain yang melalui tulisan kita kena raih, lapangan pun kita kena raih. Jangan menidakkan mana-mana pihak. Sebab tu hari ni orang buat kerja dakwah ni banyak tuan-tuan. Ada yang dakwah melalui ekonomi, ada yang dakwah melalui masjid, ada yang dakwah melalui lapangan. Tapi kita hari ni tak berhak lah bila kita tak involve mana-mana langsung. Kita kata apa lah opini. Yang kita tahu argument saja, tolak ini ataupun menyanggahi mana-mana. Tak salah untuk mereka ni bergerak dalam platform yang pelbagai, tapi matlamatnya satu, mereka nak mengenalkan siapakah Allah Taala dan bagaimana syariatnya nak ditinggikan. Itu je. Cuma kalau kita ada sikap yang ni, kita akan jadi besar diri, kita akan ada orang kata apa? Tasamuh. Lapang dada tu. Hari ni sebab mu rasa dakwah dia paling betul Jadi sebab tu hari ni gerakan-gerakan dakwah yang ada hari ni macam-macam kerja. Mereka rasakan mereka je yang paling betul. Maka ini antara disebut oleh para ulama bahaya dalam bahaya dalam tindakan. So tak ada kesan. Maka orang yang tagih kepada mad'u ataupun orang yang menerima dakwah tu tagih benda dia nak bagi kat aku. Tapi dah dia tengok macam-macam gaya ni daripada sekian mengata kawan ni, maka rugi kat situ. Jadi isi dakwahnya tak didengar, malah tidak diterima sama sekali. Kerana mereka yang sebenarnya jahil keadaan serta problem-problem yang dihadapi masyarakat mereka yang didakwahkan itu. Ini yang jenis menulis tu langsung tak tahu benda isu kat luar tu, tapi menulisnya kerap. Berbeza zaman Abbasiyah terdahulu. Kita tengok tokoh-tokoh dulu, mereka juga menulis kitab punya jilid-jilid, tapi mereka juga berada di lapangan. Sebab tu sekali tulisan dia keluar sampai masuk penjara kawan. Macam-macam Oleh itu siapa yang akan berdakwah kepada orang yang kuat beragama, maka dia hendaklah bergaul dengan mereka di masjid dan majlis-majlis yang diadakan dalam masyarakat mereka. Siapa yang akan berdakwah dari kaum buruh dan peladang, maka hendaklah dia hidup dalam keadaan kampung-kampung dan kekilang-kilang mereka. Makan bersama mereka, berbual mesra dengan mereka dan masyarakatnya. Siapa yang hendak memuliakan sistem pergaulan yang berlaku di kalangan masyarakat, maka dia harus bergaul mereka di kedai-kedai, pasar-pasar, kilang-kilang, kelab dan juga upacara-upacara mereka. Begitulah seterusnya mereka yang ingin mengubah suasana politik, hendaklah dia bergaul dengan para ahli politik, mengenal pasti struktur organisasinya, mendengar ceramah-ceramahnya, mengetahui perancangan dan strategi partinya, kemudian mempelajari lingkungan persekitaran hidup masyarakatnya, mengetahui latar belakang pendidikan serta budaya yang mereka anuti. Seterusnya aliran pemikiran mereka yang mereka perjuangkan. Dengan cara demikian akan mengetahui bagaimana sebaiknya cara untuk menghadapi mereka agar segala disampaikan dapat diterima dengan senang hati. Itu dia. Jadi involve langsung. Kalau kita nak tahu karakter ni, kita nak buat dakwah dalam konteks ekonomi sebab kita businessman macam tu. Apa tujuan dakwah bisnes? Kita nak satu je. Matlamatnya pelaksanaan ekonomi kita terasnya adalah supaya pertama tidak ada gharar, penipuan, tidak ikut riba, halal. Itu dakwah kita. Mungkin sebab tu kita kata dakwah ni bukan qala Nabi, qala Rasul.
Bukan qala Allah Ta'ala, mesti jubah, mesti kepiah, tidak. Semua kita ni ada dimensi dakwah dia. Utama-tama orang kita yang belajar macam ni. Of course kita ada lebih dari sudut knowledge tu. Dalam bidang ini, dalam bidang sebab kita belajar, ada fiqh, ada disiplin tasawuf. Macam mana nak terap tasawuf dalam berniaga, tasawuf dalam komuniti, tasawuf dalam pentadbiran politik. Maka kita itu kerangka kita. So apa kurangnya? Dari segi politik, isunya apa? Cakap dulu, isu dulu. Betul salah nombor 2. Maka itukah syariahnya? Itukah compliance-nya? Tidak. Compliance-nya apa dia? Mesti keluarkan itu berasaskan fakta. Mesti keluarkan itu. Maka kita nasihat dalam kerangka itu. Sebab tu jangan ada isu terus jawab. Kena teliti dulu. Betul ke salah? Apa kesan? Apa ini? Sebab tu Allah turun macam-macam. Isu hari ini contoh kita ambil penerapan politik dalam surah An-Nur. Isu jenayah akhlak. Hari ini pun banyak juga lately. Cuma sekarang ni tak bunyi lama lah. Dulu cukup kerap untuk jatuhkan karakter seseorang tokoh dan sebagainya. Dia akan kaitkan dengan isu seksual. Visual ataupun video yang berkaitan dengan seksual. Seksualiti ni kalau kita nak jatuhkan standard orang tu, memang tokoh tu memang jatuh terus. Kalau terpalit dengan itu, dia akan ada kesan buruk. Maka benda tu bukannya baru. Quran dah rakam benda tu dalam surah An-Nur. Nabi sendiri terpalit dengan isu itu. Yang mana dipundakkan bukan kepada Nabi, tapi dipundakkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan fair. Kononnya diwujudkan fair dengan Safwan Mu'attal. Diwujudkan kes. Bagi kesan. Nabi terkesan tak? Of course Nabi terkesan. Sebulan tak turun wahyu. Nabi tak tahu betul ke tidak. Sampai Nabi terpaksa tak melayani Aisyah sehingga Aisyah balik rumah Abu Bakar sebulan. Keluar. Sebab apa? Apa yang dibawa datang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga munafiki pada ketika itu. Beritahu bahawa Aisyah ada affair. Berzina dengan Safwan dalam satu perang Bani Mustalik. Main tu, sentimen. Kesan apa? Orang Islam pecah 3. Itu zaman Nabi. Kita lah tak apa lagi, tak ada Nabi. Lagi macam-macam. Betul dah ni cerita ni. Video ni confirm betul. Confirm betul. Ini betul dah. Kita pula yang betulnya. Pakar pun tidak dalam bidang tu. Spesifik pun tidak. Tapi dah geng kita, betul lah tu. Kalau orang ni, nafi dah lah. Bukan tu. Pasal geng kita, seru dia. Jadi Nabi macam tu. Nabi panggil Usamah, Nabi panggil Ali, Nabi panggil sahabat-sahabat lain. Ni macam mana ni? Boleh jadi betul Sayyidina Aisyah buat. Perlukah aku ceraikan Sayyidina Aisyah? Maka Usamah beritahu Nabi SAW, tunggu, mungkin wahyu Allah Ta'ala akan turun. Kita tunggu, sabar. Nabi sendiri guide macam mana nak atasi konflik. Mistah ni orang yang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bagi khidmat tiap-tiap bulan. Kamu bagi cari sayur, cari apa untuk Abu Bakar. Dia juga antara yang terpercaya dalam kisah ni. Padahal dia anak tokeh tu. Mistah adalah orang yang berkhidmat dengan Sayyidina Abu Bakar, khadam lah kita panggil, ataupun orang gaji, pun antara yang mempercayai kisah ni betul-betul berlaku pada Aisyah. Maka sebab tu hakikat dalam kisah ni, antaranya apabila kisah ni Allah Ta'ala turun surah An-Nur tu menjelaskan bahawa ini adalah satu penipuan dusta yang dibawa datang oleh sebahagian kamu. Siapa dia? Munafik pada ketika itu. Maka sesungguhnya Aisyah berada di jalan benar, orang yang menyebar itu adalah yang salah. Bila turun ayat tu barulah dikukuh sikit. Nabi terangkan, okey, jelas. Benda ni kepalanya sekian, orangnya sekian. Maka terus didatangkan lebih kurang 6-7 solusi. Apa kaedah kalau terima benda-benda macam ni? Yang pertama, bila datang benda ni dulu, kita yang nerima tu kita kena cakap apa? Benda ni barangkali tak betul. Persentage betul tak betulnya adalah lebih tak betul. Sikap tu dulu. Tak betul ni. Hadza ifkum mubin. Ini betul-betul tipu ikut. Bukan kod lah. Ini betul-betul tipu. Persentage berat pada yang salah tu betul. Banyak. 2. Apakah dakwaan orang yang mengatakan benda tu ada dengan saksi atau tidak? Ada tak apa dengan saksi hidup ke, saksi apa? Ada ke tak di kemuka? Kalau ada, jalan. Itu pun tak boleh percaya lagi. 3. Ada sikap dia ajar pada kita. Laula id sami'tumu, bila kamu dengar benda tu cakap, maka kamu kena cakap juga ke ataupun tak beri respon? Tak perlu respon. Jadi macam mana kaedah? WhatsApp tu datang, tanya dalam grup, betul ke video ni? Tak payah betul ke tidak. Ataupun orang yang nak hantar tu dulu bila dapat, jangan forward dulu ke orang lain tanya, betul ke tidak ni? Sementara betul ke tidak dah 100 orang dapat benda tu. Maka sikap tu
dia dispesifikkan dalam surah An-Nur. Tuan-tuan baca lebih kurang 4-5 solusi bagaimana nak hadapi konflik-konflik jenayah akhlak. Itu juga isunya isu akhlak. Itu dalam masalah itu. Menunjukkan perspektif kita hari ni boleh buat. Cuma hari ni emosi kita, penerapan akhlak, penghayatan cara Islam itu tak boleh diterapkan. Maka hari ni kita tularlah benda-benda yang tidak elok. Jadi itu salah satu perkara yang kita boleh hadam. InsyaAllah kalau benda ni kita serap sama-sama, faham aspek ni, kita boleh elak benda-benda yang bukan-bukan, khususnya jenayah-jenayah akhlak. Jadi akan datang kita sambung lagi masalah yang ke-8. Ada soal jawab tuan? Nak bagi? Apa dia? Wakaf, okey, wakaf. Cabang sedekah. Wakaf tu cabang sedekah. Okey. Okey. Haji ni dia ada bercampur sikit antara kedudukan wakaf, sedekah dan bentuk-bentuk sedekah tadi, mana yang paling utama Ialah ada wakaf. Apa wakaf khas, wakaf am gitu kah? Oh, zakat, itu zakat. Itu isu zakat. Zakat harta, zakat simpanan. Itu kan maksudnya? Itu zakat. Wakaf ni kalau pecahan dia ada wakaf am, wakaf khas. Ke macam mana? Isunya apa isu apa? Zakat lah kot kan? Okay, kita teruskan. Apa lagi nak clear? Saya clearkan, saya jelaskan nanti. Betul, itu zakat lah. Okay. Zakat saham. Gitu. Dia sebab haji terkeliru di antara wakaf ataupun zakat kan. Itu program dia, produk dia.